Sekarang kita perhatikan soalan latih kendiri 7.2D. Soalan 1. Histogram di sebelah menunjukkan bacaan gula dalam darah yang diambil daripada sekumpulan pesakit di sebuah klinik. Bahagian A. Berdasarkan histogram, adakah bentuk taburan data tersebut simetri? Berikan sebab anda. Baik, jadi seperti yang mana yang kamu dah belajar dulu. Kalau simetri maksudnya bentuk grafnya ataupun bentuk histogram ni mesti paling tinggi di bahagian tengah. Seterusnya, sebelah kiri dan sebelah kanan adalah sama saiz. Lebih kurang sama saiz. So, maksudnya bentuknya sepatutnya bentuk loceng kalau dia bersimetri. Sekarang yang kita perhatikan, palang yang tinggi ini kebanyakannya tertumpu pada sebelah kanan. Okey, jadi maksudnya sebenarnya untuk taburan data ini adalah tidak simetri. Jadi kita bagi jawapanlah tidak. Okey, lepas tu soalan tanya, berikan sebab anda. So kita kena terangkan. So kita boleh katakan kerana kebanyakan paras gula tertumpu di sebelah kanan ataupun pada nilai yang lebih tinggi. Seterusnya, untuk bahagian B, hitung min dan CCM piawai bagi bacaan gula dalam darah. Jadi untuk bahagian ni, kamu kena bina jadual terlebih dahulu untuk perhitungan min dan CCM piawai dengan menggunakan rumus min sama dengan jumlah bagi fx per dengan jumlah f, dan untuk CCM piawai pula ialah jumlah fx kuasa 2 per dengan jumlah f tolak dengan min kuasa 2, ya. Okey, jadi terlebih dahulu kita perlu sediakan jadual. Baik, jadi kamu sediakan jadual dulu, macam yang cikgu tunjuk ini. Seterusnya untuk kelas pertama kita mulakan dengan sempadan 2.95 hingga 3.95. Jadi untuk tuliskan dalam bentuk selang kelas, kita perlu mampatkan nilai-nilai kelas tersebut, ya. Okey, jadi kamu perhatikan sebelah kiri kita perlu tambah 0.05, maka dapatlah 3.0. Okey, untuk yang sebelah kiri 3.95 kena tolak sebanyak 0.05, jadi dapatlah 3.9. Okey, jadi untuk kelas yang seterusnya juga sama, dari 3.95 hingga 4.95. 3.95 itu kamu tolak tambah 0.05, sorry. So dapatlah 4.0 hingga 4.95 ni kamu tolak 0.05. Jadi dapatlah 4.9. Jadi proses ni diulangi, maka dapatlah selang-selang kelas seperti yang cikgu tulis ini. Seterusnya, untuk nilai kekerapan, kamu cuba dapatkan bacaannya daripada graf histogram di atas. Jadi untuk palang pertama, iaitu rujuk kepada selang kelas yang pertama, ketinggiannya ialah pada tanda 4. Jadi kekerapannya 4. Dan untuk palang yang kedua pula ialah 10. Seterusnya 20. Palang yang keempat pula, kamu perhatikan bacaannya ialah 26. Diikuti dengan 40 dan akhir sekali 30. Baik, jadi kita carikan nilai-nilai titik tengah untuk setiap selang kelas, diikuti dengan hasil darab F dengan X, seterusnya X kuasa 2 dan juga hasil darab F dengan X kuasa 2. Dan carikan jumlah bagi fx dan juga jumlah bagi fx kuasa 2. Kemudian barulah kita hitungkan nilai-nilai min dan CCM piawai. Jadi sekarang kita hitungkan dulu untuk min. So min kita ambil jumlah fx 886.5 bahagi dengan 130. Jadi kamu hitungkan dan bundarkanlah. Okey, kamu boleh bundarkan kepada dua tempat perpuluhan, iaitu dapat 6.82. Okey, seterusnya untuk CCM piawai,
kita gunakan rumus di atas ni, jumlah fx kuasa 2 ialah 6283.525 per dengan 130 tolak kuasa 2 bagi min iaitu 6.82 kuasa 2. Okey, jadi kalau kamu hitungkan, kamu sepatutnya akan dapat jawapannya 1.35 kalau bundar kepada 2 tempat perpuluhan. Baik, untuk bahagian C, bandingkan sisihan piawai bagi bacaan gula dalam darah antara 6.0 milimol per liter hingga 8.9 milimol per liter dengan sisihan piawai DB. Berikan justifikasi anda. Jadi untuk perbandingan sisihan piawai, kita sebenarnya bandingkan dari segi serakan data tersebut. Okey, jadi untuk bahagian B tadi, sisihan piawai yang kita hitung sebenarnya berdasarkan data yang terserak dari 2.95 hingga 8.95 kalau ikut rujuk kepada histogram di atas. So maksudnya serakannya kalau kamu perhatikan di sini ya, seperti yang cikgu highlightkan. Manakala untuk bahagian C, serakannya dia mula dari 6.0 milimol per liter hingga 8.9 milimol per liter. Kalau rujuk kepada nilai-nilai sempadan, maksudnya dia mula dengan 5.95 hinggalah 7.95. Okey. Jadi maksudnya cuma hingga bahagian ini saja cikgu highlightkan untuk kamu. Okey, iaitu bahagian sini. Ya. Okey, jadi sekarang kita bandingkan manakah menunjukkan julat data ataupun serakan data yang lebih luas. Kamu akan perhatikan pastilah rujuk kepada bahagian B. Jadi secara perbandingan serakan data dengan nilai sisihan piawai, untuk serakan data yang lebih luas maka nilai sisihan piawainya adalah lebih besar. So untuk bahagian C disebabkan untuk serakan ini adalah dari 6.0 hingga 8.9, maka serakannya lebih kecil, jadi sudah pastinya sisihan piawainya adalah lebih kecil. Jadi kamu kena buat perbandingan sisihan piawai sama ada nilainya lebih kecil ataupun lebih besar banding dengan B dan bagilah jawapan dia. Okey, penerangan kerana serakan datanya adalah lebih kecil. Kita tengok soalan 2. Jadual di bawah menunjukkan hasil analisis statistik terhadap harga dalam RM bagi 10 kg beras di Pasaraya P dan Pasaraya Q. Bilangan data yang diambil di kedua-dua buah pasaraya masing-masing ialah 20 kampit beras. Sekarang kita perhatikan bahagian A. Kita kena nyatakan min dan julat bagi harga beras di kedua-dua pasaraya. Jadi kalau kamu perhatikan di sini, minnya sebenarnya telah diberi, iaitu pasaraya P dan Q sebenarnya mendapat nilai min yang sama, iaitu sebanyak 32. Seterusnya, untuk bahagian julat, kita perlu ambil perbezaan nilai maksimum dengan nilai minimum. Jadi kita tolakkan, iaitu 40 tolak dengan 26. Maka dapatlah 14. Begitu juga untuk pasaraya Q. Untuk bahagian B, taburan harga beras di pasaraya manakah yang lebih simetri? Jelaskan jawapan anda. Jadi untuk bahagian ini lebih senang kalau kamu rujuk kepada plot kotak untuk pasaraya P dan pasaraya Q. So dengan jelasnya kamu boleh perhatikan untuk pasaraya P, nilai mediannya di tengah-tengah. Manakala 30 ialah kuartil pertama dan 34 ialah kuartil ketiga. Okey. Seterusnya untuk Q pula, pasaraya Q, kamu perhatikan nilai median dan kuartil ketiga adalah sama. Jadi maksudnya dia tak simetri lah. Okey. Jadi kamu bolehlah tuliskan jawapannya taburan harga beras di pasaraya P lebih simetri sebab mediannya di tengah-tengah. Mediannya di tengah-tengah julat antara kuartil, iaitu antara kuartil pertama dan kuartil ketiga. Dan pada masa yang sama kamu juga perhatikan nilai minnya sebenarnya sama juga dengan nilai median untuk pasaraya P.
Bahagian C, komen tentang median dan jumlah antara kuartil bagi kedua-dua data. Jadi sekarang kita buat perbandingan median dan jumlah antara kuartil bagi pasaraya P dan pasaraya Q. So kamu secara perbandingan kamu akan perhatikan untuk pasaraya P dia mempunyai nilai jumlah antara kuartil yang lebih besar bandingkan dengan Q, iaitu 34 tolak dengan 30. Maka dapatlah 4. Manakala untuk pasaraya Q pula, beza antara Q3 dengan kuartil pertama hanya 2 sahaja. Okey, jadi kamu boleh nyatakan jumlah antara kuartil bagi pasaraya P lebih besar daripada pasaraya Q dengan nilai mediannya di tengah-tengah. Dan untuk pasaraya Q pula, kamu akan perhatikan jumlah antara kuartilnya dia tertumpu sekitar 32 hingga 34. Jadi bandingkan dengan pasaraya P, dia lebih mampat ataupun lebih padat, ya. Okey, jadi kita katakannya lebih padat dengan nilai mediannya sama dengan kuartil ketiga.